Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom belajar bersama Cikgu Najwa dalam subjek fizik tingkatan 5 KSSM. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera dan ceria-ceria selalu. Jom kita teruskan kepada bab yang kedua, tekanan. Kali ini dalam subtopik 2.5 prinsip Archimedes. Ya, subtopik 2.5 prinsip Archimedes. Standard pembelajaran yang perlu dikuasai dalam subtopik kali ini adalah yang pertama, murid dapat memerihalkan perkaitan antara daya apungan dengan perbezaan tekanan cecair pada aras kedalaman yang berbeza bagi objek yang terendam. Seterusnya, murid dapat mengaitkan keseimbangan daya dengan keadaan keapungan suatu objek dalam bendalir. Selanjutnya, murid dapat berkomunikasi tentang aplikasi prinsip Archimedes dalam kehidupan. Dan yang terakhir, murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip Archimedes dan juga keapungan. Alright, istilah penting yang akan dibincangkan untuk subtopik kali ini iaitu yang pertama berkaitan dengan takrifan prinsip Archimedes. Seterusnya, yang kedua, kata kunci yang berkaitan dengan prinsip kali ini iaitu daya apungan, berat bendalir yang disesarkan, seterusnya kehilangan berat ketara, berat objek dan juga keadaan keapungan. Dan yang terakhir, yang ketiga, dibincangkan aplikasi dalam prinsip Archimedes iaitu pengangkutan kapal laut dan garis pelimpsul yang dilukis pada kapal laut. Seterusnya, alat hidrometer, kapal selam dan juga belon udara panas, hot air balloon. Okey, sebelum kita membincangkan prinsip Archimedes, kita beraktiviti seketika dengan bahan-bahan di sekeliling kita. Okey, jom. Daripada aktiviti yang telah dijalankan tadi, kita dapat perhatikan bahawa plastisin dalam bekas yang berisi air daripada pandangan sisinya didapati plastisin P dan Q yang mempunyai jisim yang sama ni, apabila kedua-dua plastisin tu dimasukkan ke dalam bekas berisi air, plastisin P tenggelam, manakala plastisin Q terapung di permukaan air. Persoalannya, bagaimanakah situasi ini boleh berlaku? Kita lihat pula pada pandangan atas, yang mana plastisin P yang berbentuk segi empat tepat yang kita kekalkan dalam bentuk yang sama sejurus selepas dimasukkan ke dalam bekas berisi air, didapati plastisin P terus tenggelam. Manakala plastisin Q yang telah kita bentukkan kepada satu bentuk seperti bentuk perahu ataupun bentuk sampan, ianya boleh terapung di permukaan air. Mengapa keadaan ini berlaku? Dengan jisim yang sama tapi keadaan yang berbeza menyebabkan plastisin P tenggelam tetapi plastisin Q boleh terapung di permukaan air. Sebenarnya plastisin Q
boleh terapung di permukaan air kerana ianya telah ditindakkan oleh satu daya iaitu daya apungan. Iaitu yang merupakan satu daya ke atas yang bertindak ke atas suatu objek. Apa maksud daya apungan? Okay, stay tune untuk melihat apakah maksud daya apungan dan prinsip Archimedes. Pertamanya kita lihat dulu perkaitan di antara daya apungan dengan perbezaan tekanan cecair. Jom like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa Channel agar channel ini terus berkembang. Apakah maksud daya apungan? Daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam suatu cecair. Contohnya untuk kapal ini yang berada di lautan, ianya timbul ataupun terapung di permukaan air kerana ditindakkan oleh satu daya ke atas yang mana kita namakan ianya sebagai daya apungan. Daya apungan ni adalah perbezaan di antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam suatu cecair. Kita teruskan aktiviti 2.9 seperti dalam buku teks muka surat 66 yang bertujuan untuk membincangkan daya apungan bagi objek yang terendam di dalam suatu cecair. Contohnya, objek ini berbentuk silinder yang mana mempunyai suatu luas permukaan atas silinder dan bahagian bawahnya adalah permukaan bawah silinder. Okey, yang pertamanya, bandingkan kedalaman permukaan atas silinder dengan kedalaman permukaan bawah silinder. Seterusnya, bandingkan tekanan cecair di permukaan atas silinder dengan tekanan cecair di permukaan bawah silinder. Seterusnya, bandingkan magnitude daya di permukaan atas silinder dengan magnitude daya di permukaan bawah silinder yang disebabkan oleh tekanan cecair. Dan yang terakhir, apakah daya paduan yang bertindak pada silinder itu yang disebabkan oleh perbezaan tekanan cecair? Rajah menunjukkan silinder yang terendam sepenuhnya di dalam suatu cecair. Silinder ini mempunyai suatu luas permukaan A. Okey, rumus bagi daya apungan boleh diterbitkan seperti berikut. Yang pertama, kita boleh kira tekanan pada permukaan atas silinder itu iaitu dengan rumus P1 sama dengan H1 rol G. Formula ini diambil daripada formula asas tekanan dalam cecair iaitu P sama dengan H rol G. Dengan H1 dikira daripada permukaan aras cecair bahagian atas kepada permukaan atas silinder pada bahagian atas. Seterusnya, jika suatu daya F1 dikenakan kepada permukaan atas silinder itu, maka kita dapat kira daya yang bertindak pada permukaan atas F1 sama dengan P1A. Dengan formula asas tekanan iaitu P sama dengan F per A. Jika kita gabungkan antara dua formula ini, kita akan dapat F1 sama dengan H1 rol GA. Seterusnya, tekanan pada permukaan bawah iaitu P2 sama dengan H2 rol G. H2 dikira daripada permukaan aras cecair kepada permukaan bawah silinder itu. Seterusnya, jika suatu daya F2 dikenakan pada permukaan bawah silinder, maka kita dapat kira daya yang bertindak pada permukaan bawah F2 sama dengan P2A. Jika kita gabungkan untuk permukaan bawah, kita akan dapat F2 sama dengan H2 rol GA. Selanjutnya, oleh sebab tekanan cecair bertambah dengan kedalaman cecair, maka satu objek yang terendam separa
ataupun sepenuhnya dalam cecair akan mengalami tekanan yang lebih besar di bahagian bawahnya dan tekanan yang lebih kecil di bahagian atasnya. Maka daya di bahagian bawah adalah lebih besar daripada daya pada bahagian atasnya. Jadi daya paduannya F adalah ke atas. Kita kira dengan formula F2 tolak F1. Seterusnya kita gabungkan dengan formula tadi. Kita gantikan dengan formula bahagian atas tadi. Kita akan dapat F sama dengan H2 rol GA tolak H1 rol GA. Kita permudahkan formula ini. Kita akan dapat rol A H2 tolak H1 darabkan dengan G. Okey, di mana kita akan dapat rol rol A HG. H2 adalah dikira untuk tinggi silinder itu. Okey, F adalah sama dengan rol AHG. AH kita akan dapat sama dengan isi padu silinder itu. So, F adalah sama dengan rol VG. Daya paduan ini dinamakan sebagai daya apungan dengan simbol FB. Okay, diambil daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu buoyant force. Dengan simbolnya F besar, B yang besar juga tapi subscript. Okay, daya apungan dengan simbol FB. Bukannya daripada singkatan media sosial Facebook. Okay, dia adalah daripada singkatan bahasa Inggeris buoyant force, daya apungan. Sekarang kita lihat eksperimen 2.3 daripada buku teks muka surat 68. Eksperimen ini bertujuan untuk menentukan hubungan di antara daya apungan dengan berat cecair yang disesarkan. Inference yang boleh kita buat adalah daya apungan bergantung pada berat cecair yang disesarkan. Hipotesisnya, semakin besar berat cecair yang disesarkan, semakin besar daya apungan. Selanjutnya, pembalik ubah yang terlibat adalah yang dimanipulasikan adalah berat air yang disesarkan. Seterusnya, bergerak balas, daya apungan dan pembalik ubah dimalarkan adalah ketumpatan air. Seterusnya, radiasi yang digunakan adalah pemberat berslot yang digantungkan pada neraca spring. Pemberat berslot digantung kepada neraca spring. Seterusnya, tin Eureka. Satu tin yang special nama dia tin Eureka. Seterusnya, bikar. Bikar yang jernih. Neraca spring tadi. Seterusnya, neraca elektronik, kaki retod dan juga bongkah kayu. Yang bertujuan untuk meninggikan tin Eureka agar air daripada tin Eureka dapat mengalir ke dalam bikar yang kita letakkan di atas neraca elektronik. So prosedurnya adalah yang pertama, kita susunkan radar seperti dalam rajah yang tertera. Seterusnya, gantungkan pemberat berslot 100 gram. Pemberat berslot ni kita gantungkan pada neraca spring. Seterusnya, bacaan nilai berat bagi pemberat berslot di udara yang kita labelkan atau simbolkan sebagai WU. Berat di udara. Kita rekodkan dalam jadual. Seterusnya, bikar diletakkan di atas neraca elektronik. Bikar yang kosong ni kita letakkan di atas neraca elektronik. Seterusnya, set bacaan neraca elektronik yang pertamanya mula-mulanya kita setkan kepada bacaan sifar. Seterusnya, kita masukkan pemberat berslot ni ke dalam air. Tengok rajah yang kedua ni. Pemberat berslot kita gantungkan, masukkan ke dalam air. Seterusnya, rekodkan bacaan neraca spring, berapa bacaan baru dia. Setelah, dah dimasukkan tadi tu, sebagai berat bagi pemberat berslot di dalam air, iaitu WA.
berat di dalam air. WU tadi berat di udara. Bila dalam masukkan dalam air, kita labelkan dia sebagai berat di dalam air, WA. Seterusnya, hitungkan daya apungan FB sama dengan WU tolak WA. Daya apungan sama dengan berat di udara. Okay, masa mula-mula belum letak dalam air, tolakkan dengan berat pemberat tu di dalam air. Okay, seterusnya daripada bacaan elektronik, hitungkan berat air yang disesarkan. Kerana apabila kita letakkan pemberat di dalam air, terdapat air yang di dalam tin Eureka ni akan mengalir masuk ke dalam bika yang kita letakkan di atas neraca elektronik tadi. Jadi daripada bacaan neraca elektronik, hitungkan berat air yang disesarkan, iaitu WS. Okay, berat air yang disesarkan. Dan anggapkan bahawa 1 kg bersamaan dengan 10 Newton. Seterusnya, ulang lagi langkah tadi menggunakan pemberat berslot 200 gram, 300 gram, 400 gram dan juga 500 gram. Dan rekodkan semua keputusan tadi dalam jadual. Keputusan eksperimen direkodkan dalam jadual dengan 4 kolom, iaitu berat di udara WU, berat di dalam air WA, berat air yang disesarkan WS, dan daya apungan kita boleh kira daripada WU tolak dengan WA. Okay? Daya apungan sama dengan berat pemberat di udara tolakkan dengan berat pemberat di dalam air. So kita tuliskan nilai dengan 2 titik perpuluhan untuk berat di dalam air, berat air yang disesarkan dan pengiraan daya apungan. Seterusnya, okay, keputusan daripada jadual ini kita analisisnya dalam bentuk graf. Okay, graf WS melawan FB dilukis. Seterusnya, kita kira kecerunan graf. Okay, contohnya bagi graf ini, untuk pengiraan kecerunan graf iaitu 0.6 bahagi dengan 0.6. Okay. So, bila kita kira, kita dapat kecerunan graf bernilai 1.0. Okay. Selanjutnya, kita dapat buat kesimpulan untuk data ini, iaitu daya apungan FB berkadar terus dengan berat air yang disesarkan. Okay. FB berkadar terus dengan WS. Okay, daya apungan berkadar terus dengan berat air yang disesarkan. Dan yang satu lagi, daya apungan sama dengan berat air yang disesarkan. Daripada eksperimen ini juga kita dapat buat perbincangan bahawa yang pertama, pemberat berslot direndam ke dalam air, okay, mengalami daya apungan dalam arah ke atas. Okay. Pemberat berslot yang kita rendam dalam air tadi, kita dapati nilai untuk berat di dalam air adalah lebih kecil berbanding dengan berat di udara, kan? Kerana ianya telah mengalami daya apungan dalam arah ke atas. Yang kedua, berat di dalam air lebih kecil daripada berat di udara. Okay, kita boleh lihat nilai, kita boleh bandingkan antara nilai berat di udara dengan berat di dalam air. So, kita dapati nilai tersebut untuk berat dalam air adalah lebih kecil berbanding berat di udara. Seterusnya, yang ketiga iaitu pemberat berslot di sini ianya mengalami kehilangan berat ketara. Kehilangan berat yang kita tengok dia punya terdapat kehilangan berat ketara. Maksudnya berat di udara walaupun benda yang sama, di udara 1.0 contohnya, berat dalam air 0.80. Kemana hilangnya 0.20 lagi? Okay. Di sini ianya mengalami kehilangan berat ketara. Jadi yang keempat kita dapat katakan bahawa kecerunan graf bernilai 1.0 ni yang kita kira tadi menunjukkan daya apungan sama dengan berat air yang disesarkan. Berat air disesarkan ni 0.20 ni. Jadi kehilangan berat ketara ni adalah berat air yang disesarkan. 1.0 di udara. Contoh kat sini kat depan dia punya nilai yang pertama ni. Berat dalam air adalah 0.80. So, mana hilangnya? Kehilangannya adalah di sini. Berat air yang disesarkan ataupun sebagai daya apungan. So, di sini kita lihat dia ada perkaitan di antara berat di udara, berat dalam air, berat air yang disesarkan dan juga
daya apungan. Daripada eksperimen tadi, kita dapat buat perkaitan di antara daya apungan dengan berat bendalir yang disesarkan. Iaitu kita dapat satu perkaitan di mana daya apungan sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Daripada perbincangan yang awal tadi dalam bentuk formula, kita dapat FB, daya apungan, sama dengan berat bendalir yang disesarkan iaitu Rol VG. Jadi formula ini adalah penting untuk pengiraan daya apungan. Okey, bila kita sebut bendalir, apa maksud bendalir sebenarnya ni? Bendalir adalah singkatan daripada benda yang boleh mengalir. Okey, bendalir, benda yang boleh mengalir, iaitu ianya terdiri daripada cecair dan juga gas. Okey, pepejal boleh mengalir tak? Tak kan? So, pepejal bukan bendalir. Yang boleh mengalir ataupun yang bendalir adalah terdiri daripada cecair dan gas. Okey? Daripada galeri maklumat ini, daripada buku teks, dikata, lazimnya prinsip Archimedes diaplikasikan kepada cecair kerana cecair mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada gas. Namun, prinsip Archimedes ini perlu diaplikasikan kepada gas dalam keadaan magnitude daya apungan yang tidak boleh diabaikan berbanding dengan berat objek. Contohnya dalam pergerakan belon udara panas. Daya apungan boleh digambarkan melalui sebuah kapal. Sebuah kapal yang besar dapat terapung di atas permukaan laut walaupun logam yang digunakan untuk membina kapal tersebut lebih tumpat daripada air. Sebenarnya untuk timbul di permukaan laut, saiz dan berat bukanlah ukuran yang penting. Sebaliknya, ketumpatan dan bentuk adalah lebih penting. Okey, fenomena keapungan ini menyebabkan kapal laut terapung di permukaan laut. Okey, fenomena ini telah lama diterangkan ataupun diperkenalkan oleh satu prinsip iaitu prinsip Archimedes. Apa prinsip Archimedes kata? Okey, prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalir mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Okey, daya apungan sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Okey, bagi objek yang terendam sama ada sebahagian ataupun sepenuhnya dalam bendalir tersebut. Okey, ianya telah lama diperkenalkan oleh prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes telah lama diperkenalkan oleh Archimedes yang mana merupakan seorang tokoh fizik. Okay, Archimedes ni adalah seorang ahli matematik, fizik dan juga jurutera Yunani. Beliau telah diarah oleh rajanya untuk menyiasat sama ada mahkota raja tersebut diperbuat daripada emas yang tulen ataupun tak tulen. Okay, jika mahkota tu ada logam lain, jadi isi padu mahkota tu mestilah berlainan dengan isi padu mahkota yang emas ditulen. Tapi Archimedes tak dapat mengukur isi padu mahkota tersebut. So, fikir pada suatu hari semasa Archimedes sedang mandi dalam tak mandi di rumah dia, beliau mendapati bahawa badannya telah menyesarkan air. Apabila dia masuk dalam tak mandi, didapati aras air itu tersesar naik ke atas. Okay? Jadi dia dapat lihat isi padu yang tersesat itu adalah sama dengan isi padu badannya. So dengan cara yang sama beliau dapat menentukan isi padu mahkota tersebut. So beliau pun dapat idea kan. So beliau pun terus lari keluar dari bilik mandi tersebut sambil menjerit Eureka, Eureka, Eureka. Yang bermaksud saya telah menemuinya. Eureka ni so kita ambil daripada perkataan yang saya telah menemuinya tadi, kita namakan dia sebagai tin Eureka dalam eksperimen 2.3 tadi kan. Tin Eureka, tin yang cik kata special tadi tu. Okay, diambil daripada perkataan Archimedes yang didapat idea semasa dia mandi untuk menunjukkan bahawa isi padu air yang tersesar adalah sama dengan isi padu badannya bagi menyiasat ketulenan emas pada mahkota rajanya. Seterusnya, kita lihat konsep yang menerangkan kaitan di antara daya apungan dengan berat cecair yang disesarkan.
Okey, yang pertama, objek di udara memberikan nilai berat sebenar objek. Seterusnya, apabila objek direndam ke dalam cecair, ianya adalah nilai berat ketara objek. Daripada nilai berat ini, apabila objek direndam ke dalam cecair, objek telah menyesarkan cecair. Jadi, cecair tersebut telah tersesar naik di mana isi padu cecair yang disesarkan sama dengan isi padu bahagian objek yang terendam di dalam cecair. Selanjutnya, objek tersebut mengalami kehilangan berat ketara. Kerana apabila objek di udara memberikan suatu nilai, manakala objek direndam dalam cecair memberikan nilai yang lain yang mana objek berada dalam cecair itu adalah lebih kecil nilainya, iaitu berat ketara lebih kecil daripada berat sebenar. Jadi, kehilangan berat ketara adalah berat objek di udara tolakkan dengan berat objek di dalam cecair. Dan yang terakhir, daya apungan bertindak ke atas objek. Daya apungan ke atas bertindak pada objek, yang mana yang ni kita kena ingat formula dia, iaitu daya apungan sama dengan berat cecair yang disesarkan sama dengan kehilangan berat ketara. Yang ni kaitan di antara daya apungan dengan berat cecair yang disesarkan. Jom kita lihat pula hubung kait di antara keseimbangan daya dengan keadaan keapungan. So, sila like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Apabila objek direndam ke dalam suatu bendalir, objek tersebut mengalami dua daya, iaitu berat objek W dan juga daya apungan FB. Berat objek tersebut disebabkan oleh graviti, manakala daya apungan disebabkan oleh bendalir yang disesarkan. Sekarang kita lihat keadaan keapungan suatu objek dalam bendalir yang berada dalam tiga keadaan, sama ada objek itu berada dalam keadaan yang terapung pegun, ataupun objek bergerak ke bawah dengan pecutan A, atau objek bergerak ke atas dengan pecutan A. Okey, untuk keadaan yang pertama bagi objek terapung pegun. Objek tersebut sama ada ianya terapung sepenuhnya, tenggelam sepenuhnya dalam cecair ataupun tenggelam sebahagian. Ini aras cecair. Ianya dalam keadaan yang pegun, yang tak bergerak. Jadi, berat objek sama dengan daya apungan. W sama dengan FB. Yang tu dalam keadaan pegun. Daya paduannya adalah 0. Dan ianya ada keseimbangan daya. Seterusnya, keadaan yang kedua, objek bergerak ke bawah dengan pecutan A. Satu objek ini dia tenggelam dalam air, dia bergerak ke bawah dengan suatu pecutan A. Jadi, yang lebih besar adalah kuantiti berat ke bawah berbanding daya apungan ke atas. Maka W lebih besar daripada FB. Daya paduannya bertindak ke bawah kerana ianya bergerak ke bawah. Dan ianya tiada keseimbangan daya. Dan yang terakhir bagi objek bergerak ke atas dengan pecutan A. Sekarang objek ini bergerak ke atas, dia naik ke permukaan. Dari segi perbandingan, kuantiti berat dan daya apungan didapati beratnya lebih kecil berbanding daya apungan. Daya apungannya lebih besar berbanding berat W. Daya paduannya bertindak ke atas dan dia tiada keseimbangan daya. Apabila ianya objek tersebut bergerak ke bawah, maka W adalah lebih besar. Jika ianya bergerak ke atas, maka FB daya apungannya adalah lebih besar berbanding berat objek itu. Kita
Kita lihat satu contoh keadaan di mana kapal terapung di permukaan laut. Kapal ini berada dalam keseimbangan daya, maka daya paduannya adalah sifar. Oleh itu, berat kapal adalah sama dengan daya apungan. Berdasarkan prinsip Archimedes, daya apungan sama dengan berat air yang disesarkan. Pada bahagian bawah kapal, terdapat bahagian kapal yang terendam di bawah air akan menyesarkan air. Jadi, berat kapal sama dengan berat air laut yang disesarkan. Oleh itu, isi padu air laut yang disesarkan sama dengan isi padu bahagian kapal yang terendam dalam air laut. Sekarang kita lihat aplikasi prinsip Archimedes. Jom like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar ianya terus berkembang. Terdapat beberapa aplikasi prinsip Archimedes yang akan dibincangkan dalam subtopik kali ini, iaitu hidrometer, kapal selam, kapal laut dan juga garis plimsoll, dan satu lagi belon udara panas. Jom stay tune untuk melihat apakah penerangan berdasarkan prinsip Archimedes. Aplikasi yang pertama iaitu hidrometer. Hidrometer merupakan satu alat pengukur ketumpatan cecair yang mengaplikasikan prinsip Archimedes. Hidrometer akan terapung pada aras kedalaman yang berbeza dalam cecair yang berlainan ketumpatan. Apabila hidrometer terapung pegun di dalam sesuatu cecair, berat cecair yang disesarkan adalah sama dengan berat hidrometer tersebut. Dalam cecair yang kurang tumpat, bahagian hidrometer yang tenggelam di bawah permukaan cecair adalah lebih besar untuk menyesarkan isi padu cecair yang lebih besar. Dan sebaliknya, dalam cecair yang lebih tumpat, bahagian hidrometer yang tenggelam di bawah permukaan cecair adalah lebih kecil untuk menyesarkan isi padu cecair yang lebih kecil. Okey, apabila hidrometer diletakkan dalam cecair yang lebih tumpat, hidrometer akan terapung lebih tinggi kerana daya tujah ke atas yang bertindak ke atasnya adalah lebih besar. Manakala dalam cecair yang kurang tumpat pula, hidrometer akan tenggelam dengan lebih dalam kerana daya tujah ke atas adalah lebih kecil. Dengan kata lain, cecair yang lebih tumpat ataupun cecair yang kurang tumpat memberikan kesan yang berbeza untuk hidrometer, iaitu hidrometer terapung lebih tinggi di permukaan cecair yang lebih tumpat. Kita lihat pula skalanya. Skalanya bertambah dalam arah ke bawah. Perhatikan skala, catatan nilai skala ni iaitu daripada 0.90 pada bahagian atas. Bila ke bawah, kita lihat catatan skalanya adalah 1.30 contohnya untuk hidrometer dalam rajah tersebut. Jadi bacaan hidrometer untuk cecair yang kurang tumpat pada skala atasnya itu mencatatkan nilai 0.90. Manakala untuk cecair yang lebih tumpat, kita lihat catatan nilai cecair tersebut adalah pada 1.10. Okey, seterusnya untuk hidrometer ini, ianya mempunyai berbuli besar yang mana membolehkan hidrometer itu terapung. Manakala terdapat juga berbuli kecil berisi plumbum menyebabkannya terapung secara menegak. Okey, hidrometer ini digunakan di kilang susu contohnya untuk menguji kecairan susu dalam julat dalam 1.000 sehingga 1.240 gram per sentimeter padu. Sebenarnya hidrometer ini juga ada digunakan untuk mengukur ketumpatan asid dalam akumulator. Aplikasi yang kedua iaitu kapal selam. Kapal selam boleh menyelam ke dalam lautan dan kemudian naik semula ke permukaan laut dengan mengubah beratnya bagi mengisi air ke dalam tangki balas. Okey. Prinsip kerja tangki balas dalam kapal selam adalah mirip kepada penyelam kartesian yang dibincangkan dalam buku teks muka surat 74.
prinsip kerja tangki balas ini menggunakan penyelam Cartesian, iaitu menggunakan tabung uji dan juga air di dalam botol. Apabila tabung uji terapung di permukaan air, jumlah berat tabung uji dan berat air di dalamnya adalah sama dengan daya apungan. Tekanan yang dikenakan pada dinding botol menyebabkan air ditolak masuk ke dalam tabung uji. Keadaan ini menyebabkan berat air yang terkandung di dalam tabung uji bertambah. Oleh itu, jumlah berat tabung uji dan berat air di dalamnya melebihi daya apungan. Satu daya paduan bertindak ke arah bawah terhasil dan menyebabkan tabung uji ini tenggelam ke dasar botol. Okey, berbalik semula kepada kapal selam tadi. Ianya mempunyai tangki balas. Okey, gambar rajah tersebut menunjukkan kerata rentas untuk tangki balas dalam kapal selam. Apabila kapal selam itu hendak menyelam, air dibenarkan masuk ke dalam tangki balas melalui injap, menyebabkan berat kapal selam melebihi daya apungan. Jadi kapal selam tu pun menyelam ke dalam lautan. Seterusnya, untuk naik semula ke permukaan air ataupun timbul di permukaan lautan, udara termampat digunakan untuk memaksa air keluar dari tangki balas tersebut, menyebabkan berat kapal selam tersebut lebih kecil daripada daya apungan ataupun daya apungan lebih besar berbanding berat kapal selam, boleh menyebabkan kapal tersebut timbul di permukaan lautan dengan mengubah kandungan air dalam tangki balas. Aplikasi yang ketiga iaitu kapal laut dan garis plimsoll. Sebuah kapal laut diperbuat daripada logam boleh terapung di atas permukaan laut. Sebuah kapal laut adalah sangat berat tetapi masih boleh terapung di permukaan laut kerana isi padu air yang disesarkan oleh sebuah kapal adalah besar sehingga daya apungan ke atas kapal adalah mencukupi untuk menyokong berat kapal tersebut. Walaupun kapal laut diperbuat daripada logam yang ketumpatannya lebih tinggi daripada air laut, tetapi kapal direka dalam bentuk berongga supaya ketumpatan keseluruhan kapal adalah kurang daripada ketumpatan air laut. Jika tidak, kapal laut akan tenggelam apabila daya apungan tidak mencukupi untuk menyokong berat kapal. Dalam keadaan yang biasa, dalam keadaan yang pegun maksudnya, kapal akan mempunyai daya apungan sama dengan berat kapal. Iaitu berat kapal sama dengan daya apungan sama dengan berat air yang disesarkan. Okey, oleh sebab ketumpatan air laut berubah mengikut kedudukan dan juga musim, maka garis plimsoll ditandakan pada badan kapal untuk memastikan bahawa muatan yang diangkat oleh kapal adalah selamat. Ianya juga sebagai garis panduan tentang berat beban yang boleh dibawa oleh kapal dalam air yang mempunyai ketumpatan berbeza. Contohnya, kapal akan terapung lebih rendah dalam air tawar kerana ketumpatan air tawar kurang daripada ketumpatan air laut. Begitulah juga dengan air masin pada musim sejuk dan sebagainya. Ianya berubah mengikut cuaca dan dalam keadaan air laut tersebut. Jadi garis plimsoll sangat penting pada badan kapal. Aplikasi yang seterusnya iaitu belon udara panas. Pembakar dinyalakan untuk memanaskan udara di dalam belon, menyebabkan ketumpatan udara di dalam belon adalah lebih kecil berbanding dengan ketumpatan udara di luar belon yang lebih tinggi. Seterusnya, menyebabkan belon akan naik ke udara iaitu daya apungan ke atas FB-nya adalah lebih besar berbanding daya ke bawah bagi berat belon W. Iaitu W kurang daripada FB ataupun FB lebih besar daripada W.
daya apungan melebihi berat belon tersebut. Seterusnya, belon turun apabila udara panas dikeluarkan dengan memadamkan pembakar tadi dan tali injak payung terjun tu ditarik, menyebabkan berat belon lebih besar berbanding daya apungan. Jadi, belon tu akan turun dan mendarat ke atas tanah dengan selamat. Okey, berat belon ni boleh dikurangkan dengan menggunakan gas yang ringan seperti hidrogen ataupun helium dalam belon untuk tujuan kaji cuaca. Bagi tujuan rekreasi atau sukan pula, belon diisi dengan udara panas yang ketumpatannya kurang daripada ketumpatan udara sejuk di luar. Dalam kes ini, berat belon boleh diselaraskan dengan mengawal kuantiti udara panas dalam belon. Seterusnya kita lihat kepada penyelesaian masalah berkaitan dengan prinsip Archimedes dan juga keadaan keapungan. Okey, sila like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Alright, dalam penyelesaian masalah yang melibatkan prinsip Archimedes dan keapungan, kita mesti ingat apabila suatu objek berada dalam bendalir, daya apungan sama dengan berat bendalir yang disesarkan seperti yang telah kita bincangkan tadi, iaitu formulanya FB sama dengan rol VG. Seterusnya, apabila suatu objek terapung pegun dalam suatu bendalir, daya apungan sama dengan berat objek sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Jika dalam bentuk formula, so kita dapat FB sama dengan W sama dengan rol VG. Contoh penyelesaian masalah yang pertama. Rajah di sebelah menunjukkan satu garis L pada sebuah bot. Isi padu bot di bawah garis tersebut ialah 2.8 meter padu dan jisim bot adalah 600 kg. Persoalannya, berapakah berat muatan maksimum yang boleh dibawa oleh bot itu? Diberi ketumpatan air rol adalah 1000 kg per meter padu dan pecutan graviti G adalah 9.81 meter saat negatif 2. Okey, jom kita selesaikan sama-sama soalan ini. Pertamanya, kita kira berat bot iaitu dengan formula W sama dengan mg. Okey, seterusnya katakan berat muatan maksimum tersebut kita andaikan simbolkannya sebagai simbol B. Okey, so kita akan dapat buat rumusnya W tambahkan dengan B, maksudnya berat bot tambahkan dengan berat muatan yang dimasukkan ke dalam bot tu yang maksimum sama dengan daya apungan. Jadi daya apungan sama dengan berat air yang disesarkan. Sama dengan rol VG yang telah kita bincangkan dalam formula. So, kita kira dulu berat bot iaitu W sama dengan 600 jisim tadi darabkan dengan G 9.81. Selesaikan secara matematik, kita akan dapat berat bot W sama dengan 5,886 Newton. Okey, seterusnya berat ni kita masukkan dalam persamaan yang kedua. Okay, W tambah B samakan dengan daya apungan sama dengan rol VG. So, kita gantikan nilai, kita dapat 5,886 untuk berat bot tadi. Tambahkan dengan B untuk berat muatan maksimum bot. Sama dengan 1000 bagi rol. Okay, V-nya adalah 2.8 daripada soalan tadi. Dan G adalah 9.81. So, selesaikan secara matematik, kita akan dapat B sama dengan 27,468 tolakkan dengan berat bot tadi 5,886. So last kali kita akan dapat B-nya adalah 21,582 Newton. Jadi berat muatan maksimum yang boleh dibawa oleh bot itu adalah 21,582 Newton. Mudah je kan? Contoh yang kedua pula, gambar foto di sebelah menunjukkan sebuah rakit terapung di laut. Jisim rakit ialah 54 kg.
Dan ketumpatan air laut ialah 1080 kg per meter padu. Diberi pecutan graviti G 9.81 meter sesaat. Persoalannya, A. Berapakah berat rakit itu? B. Bandingkan berat rakit itu dengan berat air laut yang disesarkan. Dan C. Hitungkan isi padu air yang tersesar oleh rakit itu. Jom kita selesaikan sama-sama. Untuk soalan A, kira berat rakit. Okey, berat rakit dengan simbol W diberi jisim tadi dalam soalan 54 kg. Jadi, W adalah, kita gunakan formula yang sebelum ni telah dipelajari iaitu W sama dengan mg. Gantikan nilai dalam formula ini iaitu 54 untuk jisimnya, G-nya 9.81. Jadi 54 darab 9.81 kita akan dapat 529.74 Newton. Seterusnya untuk soalan B, perbandingan berat. Okey, rakit itu berada dalam keseimbangan. Okey, jadi berat rakit sama dengan daya apungan. Mengikut prinsip Archimedes yang telah kita belajar tadi, daya apungan sama dengan berat air yang disesarkan. Maka berat rakit sama dengan berat air laut yang disesarkan. Okey, yang terakhir untuk C, pengiraan isi padu air yang disesarkan dengan simbol V. Berapakah V-nya? Okey, diberi berat rakit. Okey, yang kita dah kira berat rakitnya 529.74 Newton dan diberi ketumpatan air laut. Okey, jadi untuk pengiraan ini kita gunakan formula berat rakit sama dengan berat air laut yang disesarkan. Dalam bentuk formula W sama dengan rho Vg. Gantikan nilai dalam persamaan. So kita akan dapat V-nya 0.05 meter padu untuk isi padu air yang tersesar oleh rakit itu. Mudah je kan? Kesimpulannya untuk rantaian konsep bagi subtopik kali ini iaitu prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya dalam suatu bendalir mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Jadi untuk formula bagi daya apungan dan berat bendalir yang disesarkan adalah daya apungan FB sama dengan rho Vg. Seterusnya, keadaan keapungan untuk perbandingan antara berat objek dengan daya apungan bagi objek tersebut terapung pegun di permukaan air ataupun dalam bendalir, W sama dengan F, berat sama dengan daya apungan. Seterusnya, keadaan yang kedua bagi objek yang bergerak ke bawah dengan pecutan, maka W-nya adalah lebih besar berbanding dengan daya apungan. Dan yang terakhir bagi objek yang bergerak ke atas dengan pecutan, maka W-nya adalah lebih kecil berbanding dengan daya apungan. Dan last sekali untuk aplikasi yang telah dibincangkan dalam prinsip Archimedes kali ini, iaitu kapal laut dan garis plimsoll, seterusnya kapal selam, belon udara panas dan juga hidrometer. Okey, yang terakhir, jom selesaikan praktis formatis 2.5 dalam misi untuk pengukuhan subtopik pada kali ini. Okey, selesaikan soalan nombor 1, 2 dan 3 daripada buku teks muka surat 77. Okey, selesaikannya dalam buku latihan. Okey, sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Terima kasih semua kerana sudi menonton video ini sehingga ke penghujung pengajaran. Cikgu ucapkan selamat maju jaya untuk semua agar kita berjaya dengan cemerlang dalam subjek fizik. Terima kasih sekali lagi kerana sudi like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa channel. Okey, jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang terbaru. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Okey, bye-bye.